Pembelajaran akidah. Beriman kepada qada dan qadar. Pembelajaran tentang jenis qada. Jenis qada terbahagi kepada dua, iaitu qada mubram dan qada mu'allaq. Qada mubram ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh berubah, dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Contohnya, bangsa. Allah telah menciptakan manusia dalam pelbagai bangsa. Ada yang berbangsa Melayu, Cina, India dan bangsa-bangsa lain di serata dunia. Contoh yang seterusnya ialah jantina. Semua makhluk yang diciptakan mempunyai dua jantina. Begitu juga manusia diciptakan ada yang lelaki dan ada yang perempuan. Jantina seseorang itu tidak boleh diubah, maka berdosa besar jika kita mengubahnya. Contoh yang ketiga ialah kematian yang pasti. Setiap yang bernyawa itu pasti merasai kematian. Begitu juga manusia akan pergi menghadap Ilahi cepat atau lambat. Qada mu'allaq ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh berubah mengikut kesesuaian usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh hamba-Nya. Contohnya, jika seseorang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami kesakitan dan dia melakukan usaha dan ikhtiar dengan mendapatkan rawatan serta berdoa kepada Allah, maka apa yang ditentukan Allah sebelum ini berubah dan dia kembali sembuh dengan izin Allah. Contoh lain qada mu'allaq ialah jika seseorang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami kemiskinan. Dia berusaha dan berikhtiar dengan bekerja bersungguh-sungguh. Maka apa yang ditentukan oleh Allah itu berubah. Dia tidak lagi dalam kemiskinan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid tahu tak apakah kaitan antara ikhtiar, iaitu usaha, dengan qada dan qadar? Hubungan antara ikhtiar, tawakal dengan qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Manusia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar berikhtiar dan berusaha. Walau bagaimanapun, ikhtiar manusia itu terbatas di dalam lingkungan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya mampu merancang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan keberhasilannya.
Ikhtiar dan usaha adalah perkara yang wajib dilakukan. Setelah berikhtiar, manusia perlu berdoa dan bertawakal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mudah faham, jom kita lihat pada gambar rajah yang seterusnya. Langkah pertama, mestilah berikhtiar dan berusaha. Sesudah berusaha, kita haruslah berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Seterusnya, kita bertawakal, iaitu berserah kepada Allah. Maka insya Allah dengan izinnya kita akan mendapat keberhasilannya. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menentukan takdir yang telah ditetapkan terhadap hamba-Nya, dan segala yang akan dan telah berlaku semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita perlu juga berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya berserah kepada Allah tanpa berusaha. Jumpa lagi di pembelajaran yang seterusnya.